اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين يا رب العالمين. Sambungan kitab Riyadhus Shalihin jilid yang pertama, kita masih dalam bab ikhlas. Bab ikhlas. Kita pada tuan-tuan adalah malam ni kita sambung pada halaman muka surat yang ke-19. Muka surat yang ke-19. Hadis tuan-tuan malam ini adalah hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12, iaitulah hadis yang berbunyi wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih subhanahu wa ta'ala qala inna allaha katabal hasanati والسيئات ثم بين ذلك صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله subhanahu wa ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, iaitulah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis kudusi yang datang daripada Allah taala, diilhamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanyalah menyampaikan, dan beza di antara hadis kudusi dengan wahyu adalah wahyu Allah Ta'ala sampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril dibawa kepada Rasulullah SAW. Tetapi hadis kudusi tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Terus Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi bahawa baginda bersabda, sebenarnya daripada Allah Ta'ala, tapi Nabi yang menyampaikan. Nabi adalah wakil utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis di Lauh Mahfuz. Malam ni tuan-tuan, hadis ni hadis yang cukup besar, cukup penting, yang menunjukkan agama Islam ni adalah agama yang sebenar, agama daripada Allah Ta'ala, agama yang bukan direka-reka oleh sesiapa pun seperti agama-agama yang lain daripada agama Islam. Kita kena faham, Islam ni adalah daripada Allah Ta'ala.
Apabila kita baca hadis ini, kita akan nampak betapa hebatnya agama Islam. Dan betapanya manusia ini tidak terjangkau. Lemahnya manusia, rendahnya manusia untuk berhadapan dengan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beruntungnya kita yang berpegang dan menganut kepada agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi walaupun Nabi menyampaikan, makna katanya Allah Taala jugalah yang sebut. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni adalah suatu tempat yang mana dijadikan catatan Allah Ta'ala. Lauh Mahfuz adalah apa yang berlaku qada dan qadar Allah Ta'ala, dia akan tertulis di Lauh Mahfuz. Apabila telah ditulis di Lauh Mahfuz, maka tidak akan ada apa-apa lagi yang boleh mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala telah menulis di Lauh Mahfuz. Makna bila dah tulis tu, dah tetap, maka tidak ada siapa lagi boleh mengubah. Apa yang Allah tulis? Akan segala kebaikan dan kejahatan. Semua benda baik Allah Ta'ala dah tulis kat Lauh Mahfuz. Semua benda jahat, benda tak baik pun Allah Ta'ala dah tulis di Lauh Mahfuz. Ada yang lain pada Allah Ta'ala boleh tulis? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Ada orang lain yang tahu benda baik, benda tak baik? Tak ada, tuan-tuan. Melainkan hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Orang lain tahu tapi dia tak tulis, tuan-tuan. Allah Ta'ala bukan sekadar mengetahui, Allah Ta'ala menulis segala yang baik dan segala yang jahat, yang tidak baik. Di mana? Di Lauh Mahfuz. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan yang demikian itu. Bila Allah Ta'ala dah tulis semua yang baik, semua yang jahat di Lauh Mahfuz, Allah Ta'ala jelaskan. Allah Ta'ala bagi tahu apa balasan, apa kaedah yang Allah Ta'ala gunakan. Kalau benda baik ni, macam mana perkiraan di sisi Allah Ta'ala. Kaedah dia macam mana kira benda baik. Kalau benda tu jahat, macam mana kaedah kiraan, pembalasan, kaedah apa tu, ketentuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala adalah Tuhan. Allah Ta'ala bukan hakim di dalam mahkamah, tuan-tuan. Allah Ta'ala bukan pengadil di dalam padang. Allah Ta'ala bukan sesiapa. Allah Ta'ala adalah Tuhan. Tuhan yang mengatasi segala makhluk. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, sesiapa yang mahu melakukan sesuatu kebaikan. Ni kita ni jadi orang Islam. Ini pun kita kena bagi tahu pada orang bukan Islam supaya dia celik Islam dan dia nak masuk kepada agama Islam. Rugi sangat manusia yang tak masuk Islam. Kerana bila dia tak beriman kepada Allah Ta'ala, dia tak masuk Islam, kebaikan dia tidak dikira di sisi Allah Ta'ala. Kaedah ini hanya termaktub, hanya terlibat kepada orang Islam saja. Siapa-siapa nak buat baik, Allah Ta'ala kata, dia nak buat kebaikan, tetapi dia tidak jadi melakukannya. Dalam dalam riwayat lain, ulama menyatakan siapa yang dia berniat nak buat baik. Nak buat baik ni dia niat lah. Dia niat, berkemahuan nak buat baik, tetapi niat dia itu tidak kesampaian. Tak jadi dia nak buat. Ama ada dia tak jadi ke, ataupun dia tak bersungguh ke, niat dia dah kuat dah niat dah. Besok saya nak puasa lah. Kan? Besok dia nak puasa sebab besok dah masuk kot awal Syaban. Sekali tengah hari tengok kari kambing. Selesai puasa dia. Dah niat dah. Dah sahur dah. Tapi jumpa kari kambing, KO. Macam mana? Macam mana kira-kira di sisi Allah Ta'ala? Bukan senang, tuan-tuan. Cakap senang nak buat baik ni. Besok kita puasa. Besok pergi masjid semayang. Cakap senang. Tapi nak bagi jadi, nak bagi buat. Jadi Allah Ta'ala sebut ni, dia dah niat, dia nak buat benda baik, tapi dia tak jadi nak buat. Tak selesai nak laksanakan. Mungkin mula-mula tu dia nak buat, tapi tak sampai separuh tak selesai.
Tak jadi, tak habis. Macam mana? Nescaya Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di sisi Allah Taala. Allah Taala tulis, tuan-tuan. Dia belum buat, dia hanya niat saja. Dia niat nak puasa, jumpa kari kambing, selesai puasa dia. Allah Taala dah tulis. Allah Taala dah tulis di sisi Allah Taala sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Betul-betul, tuan-tuan. Maknanya walaupun dia tak buat, walaupun dia tak puasa sampai ke maghrib, tetapi Allah Ta'ala tulis kebaikan dia tu selesai. Jadi kira juga Allah Ta'ala kira. Kalau kita jadi majikan, kalau kita jadi kerajaan, kita jadi bos pengarah, ini pekerja macam mana nak kira tak kira? Takkan kira punya. Mana dia kerja? Tak ada gaji. Tapi di sisi Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala Tuhan, walaupun dah niat, tuan-tuan. Bos, saya dah niat nak pergi kerja, bos. Tapi tak sampailah, bos. Tak ada gaji. Tak ada. Allah Ta'ala hanya dengan niat, tapi tak selesai, tak dilaksanakan kebaikan itu, Allah Ta'ala catatkan juga ia sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Maha besar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi kalau kita tak masuk Islam, tuan-tuan. Rugi kalau kita tak berniat untuk buat baik. Terutama sekarang ni dah masuk Syaban. Kita dah penghujung, ataupun penghujung kita betul-betul penghujung. Semalam 27 hari ni, besok 28 ataupun 28. Kita dah nak masuk bulan Syaban. Kena banyaklah niat dan melakukan perkara-perkara kebaikan. Jadi dia hanya berniat nak buat benda baik, tak jadi nak buat, tetap juga dikira sebagai suatu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan lagi, Nabi hanya menyampaikan, jika dia berniat mahu melakukan kebaikan itu. Ada pula seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia dah niat nak buat benda baik, lalu dia benar-benar melaksanakannya. Dia niat nak puasa, betul-betul dia puasa. Dia pada pagi sampai maghrib, dia baru berbuka. Jadi betul. Dia niat nak pergi masjid sembahyang, alhamdulillah. Pagi-pagi buta, gelap gelita, dia dah keluar pergi masjid. Alhamdulillah. Niat dia dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan senang, tuan-tuan, nak buat benda baik. Bermakna di sini Allah Ta'ala sebut sesuatu amalan itu bermula dengan niat. Kebaikan itu telah dikira walaupun dengan niat, tuan-tuan. Kebaikan itu telah dikira walaupun dengan hanya niat. Tapi janganlah lupa ni main pakai niat je. Sesat pula ni kerap. Dah ada niat, dia kata. Dah niat. Tak payah nak semayang. Tak payah pergi masjid, tak payah puasa. Dia niat. Ini Ramadan ni bantai bulan. Sebulan dia niat, lepas tu dia tak puasa. Dah ada pahala, dia kata. Ya betul. Tapi faham hadis ni faham sempurna lah. Itu faham separuh, sekerat. Ni masalah ni juga ni. Belajar tak habis ni payah, tuan-tuan. Dan niat dia kata. Allah Ta'ala tetap, ya betul. Tapi tak cukup. Tak sempurna macam tu. Macam mana kalau dia dah niat, kemudian dilaksanakan dengan sempurna. Dengan sebaik-baiknya. Dengan syarat, dengan rukun, wajib, syarat sah. Syarat wajibnya, rukun apa segalanya dilaksanakan. Macam mana? Di sisi Allah Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala mencatatkannya sebagai 10 kali ganda kebaikan. Dia niat nak buat benda baik, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekurang-kurangnya Allah Ta'ala bagi pahala 10 kali ganda. Satu kebaikan, sekurang-kurang 10 pahala. Satu jadi ganda 10. Banyak ke sikit, tuan-tuan? Banyak. Ada majikan, kerajaan, bos boleh bagi. Kerja satu boleh dapat 10 gandaan. 10 ganjaran. Tak ada, tuan-tuan. Nak bagi 2-3 pun susah. Sekurang-kurangnya 10 ganjaran pahala. Hingga 700 kali ganda. Paling kurang 10 gandaan pahala sampai 20, 30, 100, 200
sehingga 700 kali ganda pahala Allah Ta'ala bagi balasan dengan satu amalan kebaikan yang diniat dan dilakukan dengan sempurna, hingga gandaan-gandaan yang banyak. Bahkan Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala boleh gandakan lagi lebih daripada 700 kali ganda. Memang tak ada siapa boleh lawan ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu. Tuan-tuan, satu amalan kebaikan, contohnya solat. Dia jaga dengan menutup auratnya, dengan minyak wanginya, dengan bacaannya, dengan adab, tertibnya, syarat sah, syarat wajib, semua rukun qauli, semualah dengan ilmu dia tu diamal, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala boleh bagi pahala gandaan sekurang-kurangnya 10, boleh ditambah hingga 700, bahkan lebih daripada itu. Siapa yang tahu? Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Tak ada siapa pun yang tahu berapa banyak pahala yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tuan-tuan. Sebab tu jangan tengok akaun pahala, takkan ada. Masuk kad cucuk, pahala saya dah berjuta, dia kata. Berjuta. Tak ada. Kita tak tahu. Kerana ganjaran pahala tu hanya adalah rahsia di sisi Allah Ta'ala. Kalau tahu, tuan-tuan, samalah tahu harta benda kita, wang ringgit kita. Itu bukan rahsia. Berapa dosa kita, kita tak tahu, itu rahsia, tuan-tuan. Tapi kaedah Allah Ta'ala bagi tahu dalam hadis ni. Macam mana Allah Ta'ala bagi pahala. Macam mana nanti Allah Ta'ala bagi balasan, kiraan dosa tu macam mana, kiraan pahala macam mana, kiraan dosa itu macam mana. Macam mana, tuan-tuan? Agak-agak puas hati tak kita buat benda baik? Kita buat satu, dengan kita niat, kita buat sepenuh, Allah Ta'ala bagi paling kurang 10, paling banyak sehingga 700, bahkan lebih daripada itu. Memang amat-amat berbaloi, tuan-tuan. Memang kita lebih daripada puas hatilah. Tetapi sayangnya kalau kita tak berkehendaklah, tak nak juga buat kebaikan, rugilah. Rugi kita melepaskan peluang. Dan ulama menyatakan apatah lagi nanti ni kita sampai sekarang bulan Rajab, Sya'ban, dan nanti akan sampai pula bulan Ramadan. Bulan Ramadan, tuan-tuan, ibadat sunat, pahala dia adalah sama dengan ibadat wajib di bulan yang bukan bulan Ramadan. Faham? Bulan Ramadan, pahala dia, kita solat sunat, pahala dia, solat sunat itu sama dengan pahala solat wajib di bulan yang bukan bulan Ramadan. Itu solat sunat. Kalau solat fardu, solat wajib, lagilah besar. Tiba-tiba tak semayang, rugilah bulan Ramadan tak semayang. Sebab dah jadi kebiasaan, dah jadi tabiat. Sebab itu kita kena banyak ibadat mulai sekarang, supaya kita dapat istiqamah, kita dapat kekal melakukan ibadat di dalam bulan Ramadan. Nanti dengan tarawih lagi, tuan-tuan. Okey. Jadi malam ni kita, minggu lepas kita belajar macam mana pahala kan. Kita belajar pahala juga. Pahala kita pergi masjid, berjalan kaki, apa semua. Itu yang 2 minggu lepas. Malam ni Allah Ta'ala bagi tahu secara tepat, pasti macam mana kiraan pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, jika dia seorang manusia mahu melakukan suatu kejahatan pula, dia niat nak buat benda jahat, dia kata besok ni aku nak belasah dia ni, aku geram lama dah, kena dia besok ni, kan, besok ni kan, tengok tabung ni banyak dah ni, memang boleh dapat ni besok ni. Adalah niat-niat yang tak baik tu, ada niat-niat yang tak baik dia nak buat, kemudian dia tidak jadi melaksanakannya. Dia dah niat dah betul-betul nak belasah, dah kalau dia belasah tu memang kena kawan tu, tiba-tiba tak jadi pula, kesian pula. Tiba-tiba tak macam mana hati dia lembut pula, maknanya yang dia niat jahat tu dia tak jadi buat, tak jadi, dia tak laksanakan. Macam mana, tuan-tuan?
Kalau kita tak kira lah kan, tak ada apalah. Kita tengok apa yang Allah Ta'ala bagi orang yang dah niat nak buat benda jahat tapi dia tak buat benda jahat. Nescaya Allah Ta'ala mencatatkan di sisinya sebagai suatu kebaikan pahala yang sempurna. Pun dapat pahala tuan-tuan. Niat jahat, nak buat benda jahat, tapi dia tak jadi buat, pun dapat pahala. Sama dengan niat nak buat benda baik, tapi tak buat, tak jadi buat benda baik, pun dapat pahala. Bermakna dalam Islam ni, niat tu penting. Kita belajar malam ni. Niat baik ke niat jahat tu tak ada masalah. Yang penting, kalau kita tak buat, dah dapat pahala dah. Tapi janganlah tak buat. Maknanya Islam ni suatu agama yang cukup bermotivasi, agama yang cukup menggalakkan umatnya menjadi orang yang baik, melaksanakan segala amal kebaik. Apa lagi masalah untuk kita ni tak nak buat benda baik? Kalau kita faham hadis ni tuan-tuan, kenapa tak nak buat benda baik? Sikit. Jangan cakap sikit. Ini banyaknya, Allah Ta'ala dah janji banyak. Jadi tuan-tuan, kalau kita niat benda jahat nak buat tapi kita tak jadi buat benda jahat tu pun Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala, satu ganjaran pahala yang sempurna. Walhal dia niat benda jahat tapi dia tak jadi buat. Bermakna tidak melaksanakan kejahatan itu di sisi Allah Ta'ala dikira sebagai kebaikan. Dapat pahala. Makna meninggalkan kejahatan, tidak melaksanakan kejahatan itu adalah suatu kebaikan. Allah Ta'ala bagi pahala tuan-tuan. Sebab itu jangan mengada-ngada nak buat benda jahat. Niatlah benda jahat macam mana, jangan buat. Selagi kita tak buat benda jahat, memangkan kita ni manusia kan ada niat macam-macam. Aku geram tu tengok dia ni. Macam-macam lah kita. Jangan buat. Bila kita tak buat, dapat pahala. Mudahnya pahala tuan-tuan. Apa lagi yang susah? Kalau dunia ni, urusan dunia tuan-tuan, dia kata mudah aja, mudah. Mudah. Memang mudah lah. Hilang duit kita mudah lah tuan-tuan. Ini pahala sisi Allah Ta'ala paling mudah. Jadi gitu tuan-tuan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan sesiapa yang mahu melakukan suatu kejahatan, lalu dia benar-benar melakukannya. Dia dah niat nak belasah kawan tu, dia jumpa betul-betul dia bagi. Ambil engkau puas hati. Kau punya dia bagi. Patah riuk lah kata orang Melaka. Dia buat betul-betul, dia cakap. Nescaya Allah Ta'ala mencatatnya sebagai suatu kejahatan sahaja tanpa digandakan. Dia hanya dapat satu sahaja dosa. Satu sahaja dosa. Kalau dia buat satu benda baik, paling kurang 10 pahala. Boleh tambah sampai 700 pahala, bahkan lebih lagi. Tetapi buat benda jahat, satu kejahatan, kan, Allah Ta'ala hanya bagi satu dosa. Tak ada tambahan dosa, tak ada. Tak ada gandaan dosa, tak ada. Okey, faham tak? Kalau tak faham, tak tahulah. Ni paling senang, CP kaedah paling senang. Lagi payah lagi belajar matematik tu tuan. Lagi payah lagi budak nak ambil SPM besok ni. Kan? Itulah tuan-tuan yang sampai ini beritahulah pada yang tak datang. Kan? Kita dah beritahu dah. Kita dah baca kitab ni. Cukup betapa mudahnya Allah Ta'ala menjadi Tuhan, betapa mewahnya, betapa muainya, betapa baiknya. Allah Ta'ala bagi pahala ni tak ada masalah. Tetapi Allah Ta'ala cukup kedekut, Allah Ta'ala cukup berkira, Allah Ta'ala cukup susah nak bagi dosa. Okey, buat satu jahat, satu je lah dosa. Takkan banyak, dia takkan bagi lebih. Tapi jangan ambil mudah. Janganlah kita buat, baru satu dosa dia kata, esok dia buat lagi. Baru satu. Itu cari penyakit tu macam tu. Nanti lama-lama dia lemak, tahu-tahu mati, buat benda jahat. Mati bawa dosa yang dirasa sedikit. Ini bahaya. Walaupun kita rasa dosa itu adalah sedikit, tidak digandakan, tetapi jangan bermudah-mudah untuk melakukan dosa. Bahkan kita hendaklah bersemangat rajin melakukan kebaikan.
Kita hendaklah menjadi laba, tamak haloba untuk mengumpul pahala. Macam mana kita nak cari duit, rezeki, harta benda dunia, lebihlah lagi kita kena tamak haloba untuk mengumpul pahala, tuan-tuan. Okey. Kemudian disebut huraian hadis. Huraian hadis disebutkan di sana ada perkataan ta'ala. Ta'ala iaitu Allah Ta'ala Maha Tinggi, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Suci daripada segala yang tidak layak baginya. Seterusnya ada di situ disebut kataba, yang bermaksud ia telah menulis atau mencatat, yakni Allah SWT memerintahkan para malaikat hafazah. Memang dalam hadis tersebut Allah Ta'ala yang catat, tetapi ada petugas yang Allah Ta'ala perintahkan, arahkan, iaitu para malaikat hafazah, supaya menulis atau mencatat amalan baik dan jahat. Kalau kita belajar beriman kepada malaikat, ada malaikat Raqib dan Atid, kan? Malaikat Raqib belah kanan, malaikat Atid belah kiri. Raqib mencatat kebaikan, Atid mencatat kejahatan ataupun keburukan. Tapi ulama menyatakan bab mencatatnya adalah malaikat hafazah. Ketua dia Raqib dengan Atid. Tapi yang lain-lain banyak lagi malaikat. Jangan kita belajar, kita hafal 10 malaikat tu yang itu. Bukan. Itu dia punya ketua-ketua dia, tuan-tuan. Dia punya kepala-kepala dia. Kalau gangster tu kita panggil apa? Otai dia kan. Otai dia. Malaikat macam tu juga. Bahkan malaikat ni lebih ramai daripada tentera. Tentera malaikat ni lebih ramai daripada kumpulan Samsi. Yang tidak tahu jumlahnya, yang hanya diketahui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya disebut hamma. Dia telah mahu. Mana dia dah niat. Hamma ni dia dah niat nak buat baik ataupun dah niat nak buat benda jahat. Yakni hendak melakukan sesuatu kebaikan ataupun kejahatan, dan kemahuan untuk melakukannya lebih kuat di sisinya. Hamma ni dia dah niat nak buat dan memang dia nak jadi sungguh lah. Cumanya sama ada terlaksana ataupun tidak, selesai ataupun tidak, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hamma ni, bila sebut hamma, dia dah niat, dia dah kemahuan tu dah, tekad tu dah bulat, kita kata. Kemudian di sana ada indahu, di sisi Allah Ta'ala, yakni di sisi Allah Ta'ala dengan makna yang layak bagi kebesaran dan kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi tentulah Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha sempurna. Bila kata di sisi Allah Ta'ala yang layak bagi kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Sesetengah ulama berkata maksud di sisi Allah Ta'ala ialah pada kemuliaan, kedudukan dan martabat. Pada kemuliaan, kedudukan dan martabat Allah Ta'ala. Bukan pada tempat. Kerana Allah SWT maha suci daripada bertempat. Baik, kita pergi kepada pengajaran hadis, tuan-tuan. Yang pertama, setiap kebaikan atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang akan mendapat ganjaran atau balasan pahala ataupun dosa. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang buat satu kebaikan walaupun sebesar zarrah. Zarrah ni, tuan-tuan, kalau anak-anak kita belajar sains ni, dia ambil sains SPM apa ni, zarrah ni dia akan belajar atom. Atom ataupun atom ni dalam sains tu paling halus lah. Zarrah, ulama menyatakan zarrah adalah lebih halus daripada atom. Zarrah yang Allah sebut dalam ayat Quran itu adalah lebih kecil, lebih seni, lebih halus daripada atom. Macam mana? Wallahu a'lam. Itu zarrah. Walaupun tak nampak, tapi dia ada, halus. Kebaikan dibalas di sisi Allah. Begitu juga halus, tak nampak, kejahatan yang dilakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Cumanya kita belajar dalam hadis ni, satu kebaikan paling kurang 10.
Sampai 700 lebih lagi Allah Ta'ala boleh bagi. Tapi satu kejahatan hanyalah Allah Ta'ala bagi balasan satu dosa. Kan? Jadi begitu kaedah Allah Ta'ala untuk menggalakkan kita melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Meninggalkan kejahatan. Rugilah kalau kita memilih untuk melakukan kejahatan dan kita tinggalkan, kita tolak kebaikan. Ada orang minta sedekah, ada orang Allah tuan-tuan. Sebab tu kalau kita faham ni, kan, saya rasa lepas ni ramai orang cuci pinggan balik ni sekarang ni. Cuci pinggan, cuci cawan, kan. Orang lain dah balik, dia yang sapu masjid. Sebab pahala tuan-tuan. Soal ada pula tanya, macam mana kalau yang bagi upah? Dia dah dapat upah. Dia buat kerja dapat upah. Dapat pahala tak? Tu tanya Allah Ta'ala lah. Tapi kalau kita faham hadis ni, benda baik tepat dapat pahala. Yang upah tu manusia bagi. Yang ini di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita tak boleh nak kaitkan, dia dah dapat upah, dia tak dapat pahala. Itu kita tak boleh nak kita nak buat kaedah ketetapan begitu, sebab kita bukan Tuhan. Kan? Dan benda-benda upah yang manusia bagi ini pun dia macam-macam upah. Ada upah sikit, ada upah banyak pun tak ada banyak mana macam Allah Ta'ala bagi pahala ni. Jadi sebab itu jangan kita, kalau orang buat kerja baik kita bagi upah, kita ungkit, tak perlulah. Kerana Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala lebih banyak daripada upah yang kita bagi. Terus saya sebut, aku dah bagi kau upah, kau buat je lah kerja. Yang malas sangat ni kenapa? Ya Allah, dia punya bahasa. Jangan. Jangan tuan-tuan. Benda baik ini orang dah buat pun syukur. Dan sebab tu kita ni, bila kita belajar hadis ni, hargailah kebaikan walaupun sedikit. Hargailah kebaikan walaupun kecil. Kerana ganjaran di sisi Allah Ta'ala tu lebih besar. Allah Ta'ala tak pernah melihat kebaikan itu dengan sekecil-kecilnya. Manusia je yang nampak kecil benda baik. Allah Ta'ala melihat besar. Jadi sebab itu, begitu juga jangan kita pandang benda jahat tu kecil. Walaupun Allah Ta'ala kata satu dosa, tetapi kita tidak boleh menganggap dosa tu sebab walaupun satu dosa, nanti hari kiamat orang yang dia tetap ada satu dosa, dia akan masuk neraka ke syurga? Neraka. Walaupun dia ada satu dosa, dia kena selesaikan satu dosa dia tu untuk dibersihkan, untuk dihapuskan, untuk dihilangkan satu dosa itu. Macam mana nak selesaikan dosa, hilangkan dosa? Jawabnya masuk neraka dulu. Boleh tahan masuk neraka? Satu je dia kata, kan lama. Masuk. Balik sekarang, nyalakan api kat rumah, letak tangan, jangan letak muka. Dah tak ada muka besok. Letak tangan ke apa, boleh tahan? Boleh masuk neraka. Memang tak boleh tahan punya. Boleh. Dia cakap boleh. Memang tak boleh punya. Api di dunia pun kita tak boleh tahan. Tok Guru saya kata, api dunia pun kita tak tahan. Jangan cakap api neraka. Jangan temberang. Jangan cakap besar dengan api neraka. Api neraka bukan api dunia. Jadi tuan-tuan, itu balasan dosa. Walaupun satu dosa. Betapa Allah Ta'ala membenci dosa. Ulama menyatakan berdasarkan hadis ni, Allah Ta'ala tak suka dosa. Tapi walaupun satu dosa, tetap kena masuk neraka. Berapa lama? Wallahu a'lam. Jangan main-mainlah dengan dosa. Jangan kita anggap kecil dosa ni. Kerana dosa itu adalah balasannya neraka. Jadi kalau tak nak masuk neraka, pastikan kita tidak membawa dosa pada hari kiamat. Boleh? Ada siapa jamin? Saya tak ada dosa. Saya clear. Saya dah taubat, dah istighfar semua. Kalau macam itu okey lah. Makna dia boleh jamin betul-betul di sisi Allah Ta'ala. Tu tak ada masalah. Masalahnya dia kata tak ada. Tiba-tiba melambak. Orang kan Melaka kata melambak. Tu memang berat dia jawabnya. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi yang kedua disebut
sesuatu kebaikan yang dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah. Dia buat baik tu, ni satu hal. Kadang-kadang kita ni buat baik kerana orang, tu masalah tuan-tuan. Kita buat kerana nak upah. Sebab tu kalau kita buat baik, ada upah tu lain lah. Yang penting buat baik tu biarlah lillahi ta'ala. Niat tu biar ikhlas semata-mata kerana Allah. Ada upah ke tak ada upah ke, gaji ke tak ada gaji, itu benda lain. Yang pentingnya bila kita niat kerana Allah, maka akan ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Nak pergi kerja besok, lillahi ta'ala. Kita nak semayang, lillahi ta'ala. Kan semua niat usolli fardhu subhi apa semua lillahi ta'ala. Nawaitu soma ghadin nak dai fardhi syahri lillahi ta'ala, kan? Jadi buat benda baik itu adalah kerana Allah Ta'ala. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Akan diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, bermula daripada 10 kali ganda hingga 700 atau lebih lagi. Sampai berapa ulama menyatakan tak tahu. Boleh jadi 1000, boleh jadi beribu, berjuta, itu terserah kepada Allah. Kerana pahala adalah milik Allah. Duit, wang ringgit, harta ni, ni memang dunia ni memang manusia punya. Susah kira-kira. Tapi pahala itu adalah di sisi Allah Subhanahu. Yang ketiga, orang yang berniat hendak mengerjakan kebajikan tetapi tidak dapat dilakukannya, dia tetap akan mendapat balasan satu pahala kebaikan. Cepat-cepat niat tuan-tuan. Esok kita niat puasa lah. Dah dapat satu pahala. Kalau kita puasa pula tuan-tuan, bayangkan betul-betul besok kita puasa hari Isnin, daripada subuh sampai maghrib. Agak-agak ada ke 70 pahala tuan-tuan? 700. Dengan dia jaga, dengan dia puasa tu, dia ikhlas. Dengan puasa dia mengaji Quran, dia puasa. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi pahala ni sebenarnya terlalu banyak. Dan itu pahala puasa, pahala sembahyang, pahala mengaji Quran, pahala dia cakap baik, pahala berzikir, pahala doa. Okey? Jadi sebab itu, kalau dia niat benda baik tapi dia tak buat, dia tetap dapat satu pahala. Sebaliknya, sesiapa yang berniat hendak melakukan kejahatan tetapi tidak dilakukannya kerana takutkan Allah Ta'ala, maka dia tidak akan mendapat apa-apa balasan dosa, malah diberi pahala. Sebab tu kalau kita ada niat tak baik, kita tinggalkan kejahatan kerana Allah Ta'ala, ataupun kita tinggalkan kejahatan kerana apa-apalah yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka mudah-mudahan diberi ganjaran pahala. Tetap juga dia mendapat satu pahala. Kemudian yang keempat, tiap-tiap kejahatan yang dilakukan dicatatkan balasannya satu kejahatan sahaja. Maknanya Allah Ta'ala membalas kebaikan berbeza dengan Allah Ta'ala membalas amalan kejahatan. Amalan kebaikan Allah Ta'ala bagi balasan ganjaran yang terlalu banyak, tetapi amalan kejahatan Allah Ta'ala hanya bagi satu kejahatan dengan satu dosa sahaja. Okey, sesiapa yang mahu melakukan suatu kebaikan, maka kemahuan itu dapat dicatat baginya sebagai satu kebaikan sekalipun dia tidak sempat melakukannya, kerana kemahuan untuk melakukan kebaikan adalah sebab atau punca kepada melakukannya. Ada orang tanya, kenapa dia niat dia dapat pahala? Dia tak buat pun kan? Dia tak buat, dia niat pun dapat pahala. Kerana kata ulama, setiap kebaikan itu bermula daripada niat. Sebelum berlakunya kebaikan, dia bermula daripada niat. Tidak akan datang, tidak akan hasil kebaikan tanpa bermula dengan niat. Oleh sebab itu, niat sahaja, walaupun tanpa melakukan kebaikan, dia telah mendapat satu pahala. Jadi, jangan main-main dengan niat tuan-tuan. Jangan kita ambil mudah dengan niat. Kan kira kita kan, niat dia kata bukan ada apa-apa. Jangan. Sedangkan niat itu besar di sisi Allah Subhanahu. Justru sebab atau punca kepada kebaikan juga dikira sebagai kebaikan.
Punca, niat ni adalah punca. Niat ni adalah kalau kita kata dia punya kunci tu kunci. Kita nak start enjin. Kita mula dengan kunci dia. Kan? Start tu. Jadi nak mula kebaikan itu adalah daripada niat. Bermula daripada niat. Kemudian tuan-tuan, sesiapa yang mahu melakukan satu kejahatan, kemudian dia membatalkan kemahuan jahatnya itu kerana Allah Ta'ala semata-mata, bukan kerana suatu sebab yang lain, maka ia dicatat baginya sebagai suatu kebaikan kerana pembatalan kemahuan tersebut adalah satu kebaikan. Dengan sebab itu dia dibalas dengan diberikan satu kebaikan ataupun pahala. Jika dikatakan kenapa ia tidak dicatat sebagai satu kejahatan ataupun dosa dengan sebab kemahuan untuk melakukan kejahatan tersebut, maka jawapannya ialah kerana kemahuan untuk membatalkan kejahatan tersebut adalah terkemudian, yakni berlaku selepasnya. Jadi kemahuan yang terkemudian itu menghapuskan kemahuan yang terdahulu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, yang bermaksud sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan-kejahatan, yakni dosa. Surah Hud ayat 114. Ada orang soal, apa salah pula? Dia dah niat tak baik, dia niat nak buat benda jahat, tiba-tiba tak jadi buat, pun dapat satu pahala. Kenapa pula dapat pahala juga? Sedangkan tadi orang yang dia niat nak buat benda baik, dia tak jadi buat benda baik, dapat pahala kan? Patutlah macam tu, betul lah tu. Tapi ini yang buat niat benda jahat ni, niat nak main judi kan? Dia niat apa tu, tak nak sembahyang. Dia dah niat tak nak sembahyang, esok dia tengok sembahyang ni. Jadi kenapa yang niat melakukan kejahatan tetapi dia meninggalkan kejahatan, tak jadi buat benda jahat, tetap juga dia dikira dapat pahala? Ulama menyatakan bahawa kerana niat melakukan kejahatan itu mula-mula, yang kemudian adalah meninggalkan kejahatan. Dalam Islam tidak melaksanakan kejahatan, meninggalkan kejahatan itu adalah kemudian. Islam mengira yang kemudian itu adalah baik, meninggalkan kejahatan itu adalah kebaikan. Tuan-tuan, meninggalkan kejahatan, dosa itu juga adalah kebaikan, dan yang meninggalkan kejahatan itu kemudian daripada niat yang tidak baik, maka dengan sebab itu juga dia dikira mendapat pahala. Baik tak agama Islam ni tuan-tuan? Siapa kata jahat, dia lah jahat. Tak baik Islam ni, dia kata memang sah tu, setan lah tu, iblis lah tu tuan-tuan. Ini tak ada agama yang sebegini. Tuan-tuan, bagi kita agama apa yang lebih baik daripada agama Islam, yang boleh bagi pahala, yang boleh bagi kaedah kira-kira sebegini? Tak ada tuan-tuan. Yang ada hanyalah di dalam agama Islam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita dapat manfaat kebaikan yang terlalu banyak, sama ada di dunia maupun sampai akhirat. Sama ada kita hidup, sampailah kita pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita buka tuan-tuan, sekiranya ada apa-apa silakan. Saya tak jelas, boleh ulang? Dalam bagus, suku dan cantik, segala perbuatan itu sehingga dan ada pula yang pernah sebenarnya itu kurang habis, dia berkembang dan meningkatkan dia ambil dalam rumah selimpah sama dengan sebanding manusia tak jadi banyak dalam rumah. Baik. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berkenaan dengan
Betul. Semua amalan manusia dicatat di Lauh Mahfuz. Ada kita belajar seorang abid yang dia beribadat terlalu lama. Kan? Kita belajar ada hadis, ada riwayat yang mengatakan bila amalan dia tu bila ditimbang amalan dia, dia ni memang tak ada. Dia tak ada buat jahat, tak ada buat apa. Ingat tuan-tuan, kita memanglah yang kita belajar ni adalah bagaimana kiraan, bagaimana kaedah Allah Ta'ala mengira amalan-amalan hamba-Nya. Namun di sana ada ketentuan-ketentuan di sisi Allah Ta'ala. Ketentuan-ketentuan lain lah. Dan walaupun seorang tu dia banyak. Sebab itu kita belajar bab ni adalah bab ikhlas. Memang kita tolong orang, kita buat kebaikan, itu sepatutnya dapat pahala. Tetapi syarat utamanya hendaklah ikhlas lillahi ta'ala. Sebab itu kalau dia tanya kenapa dia ni abid, buat ibadat lama bertahun-tahun, tetapi tiba-tiba bila hari akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan dia buat baik, kan tulis kat Lauh Mahfuz kebaikan. Di sana adalah keikhlasan itu lebih besar. Dikira Allah Ta'ala lebih mengetahui amalan seseorang itu, walaupun dia buat baik. Sebab itu kita belajar ni, niat itu adalah mula-mula. Kan kita sebut, hadis tersebut, niat nak buat benda baik, niat nak buat benda jahat. Setiap amalan itu adalah bermula dengan, boleh jadi abid ni yang dia buat ibadat tetapi niat dia bukan kerana Allah, ataupun dia niat ikhlas tetapi adanya riak, adanya ujub, adanya sombong, maka yang itu juga akan dikira di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu apa-apa pun tuan-tuan, akhirnya kalau kita belajar hadis, bagaimana disebut dalam kitab Musyrik Hadis, dalam kitab-kitab hadis, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan bahawa Nabi masuk syurga adalah bukan kerana ibadat, bukan kerana pahala, tetapi Nabi masuk syurga adalah kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Tapi kita tak boleh lah, nanti rahmat Allah Ta'ala aku masuk syurga. Itu dah salah. Kita tetap kena berniat, kena beramal. Itu kerja kita. Usaha kita atas dunia, berniat, beramal. Sama ada dapat rahmat, tak dapat rahmat Allah Ta'ala, itu serah kepada Allah. Tugas kita, kewajipan kita atas dunia ni, kita niat yang baik, kita laksanakan amalan-amalan yang baik. Biasanya kaedah sisi Allah Ta'ala, orang yang niat baik dan banyak melakukan kebaikan, itulah yang lebih hampir kepada rahmat Allah Ta'ala. Kalau dah memang dia niat tak baik dan memang susah nak buat kebaikan, bagaimana dia nak mendapat rahmat Allah Ta'ala? Betul tuan-tuan? Sebab itu punca sebab untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala adalah dengan niat dan amalan-amalan yang baik. Jadi sebab itu, yang itu sebenarnya soalan tu adalah dia bukan kaedah. Mungkin kes-kes lah, berjadi satu kes, dua kes ambil tu, tapi bukan semua. Yang kita belajar hadis ni kebanyakannya beginilah. Jadi kaedah pada ambil tu kita tak boleh ambil kira lah. Kan? Sekarang ni pun ambil tu tak tahulah ada kat mana. Kan? Boleh jadi, boleh kena, tetapi kaedah umumnya yang kita pegang, yang kita pakai adalah hadis yang kita belajar malam ni. Okey, jadi mudah-mudahan apa yang kita amalkan akan diterima dan diredai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lain-lain tuan-tuan? Saya
Baik, berdasarkan soalan kita jelas bahawa ia berkaitan dengan perayaan lah. Kan, perayaan agama orang lain. Jadi perayaan agama orang lain yang kita orang Islam ni pergi meraihkan. Yang ni dia termasuk, adakah dia melibatkan hukum akidah ke ataupun hukum fiqah? Itu persoalan sekarang. Dan ada jawapan, bagai-bagai jawapan lah. Mufti pun ada jawab, Jakim pun ada jawab, orang politik pun ada jawab. Macam-macam jawapan lah. Cumanya tuan-tuan, kita bila kita orang Islam, Allah Ta'ala sebut Inna din indallahil Islam. Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala adalah agama Islam. Din tu apa tuan-tuan? Din ni adalah way of life. Tahu way of life? Orang Melaka memfahamnya way of life. Ataupun bahasa Melayu dia cara hidup. Tata cara hidup. Itu agama. Bila kita sebut din, agama, dia adalah way of life, cara hidup, style, gaya hidup kita macam mana, maka itu adalah agama. Jadi kalau kita katalah ialah ponggal ke apa-apa ke yang memang bukan daripada Islam, ada yang memberi alasan, dia kata agama ni, perayaan-perayaan ni ada yang dia hanya budaya tetapi dia bukan agama. Jadi kalau yang hanya budaya kita boleh pergi raikan, tapi kalau yang melibatkan agama kita tak boleh. Masalahnya tuan-tuan, kita orang Melaka ni, kita tahu ke perayaan dia tu agama ke budaya dia? Kita tahu tak? Tuan-tuan belajar ke? Oh ini Cap Gomeh, agama ke budaya? Kongsi Facai, perayaan dia tu agama ke budaya? Kita pun tak tahu. Maka untuk selamatnya, kaedah dalam agama, untuk kita selamat daripada terjebak, tersalah, berdosa dan kita mendapat keburukan daripada Allah Ta'ala, adalah lebih utama kita meninggalkan. Kita tinggalkan, kita tak payah pergilah. Kan? Ialah kalau kita nak bahas tu, jadi macam soalan tu pun dah ada jawapan dah. Sebab agama tuan-tuan, dia ni ialah macam kita, agama kita sembahyang, kita ada niat. Kita ada, sahaja aku solat fardu subuh, sahaja aku berpuasa esok hari. Maknanya benda-benda dalam agama ni memang ada niat. Begitu juga agama yang lain. Kita orang Islam, kita niat adalah kerana Allah Ta'ala. Tetapi orang agama lain, dia takkan niat kerana Allah Ta'ala. Dia akan niat kepada benda-benda yang lain. Maka itu adalah salah. Itu adalah dilarang di sisi Allah Ta'ala. Yang kita pula pergi meraihkan. Yang kita pula. Kan? Jadi itulah. Jadi apa hukum kalau kita pergi? Apa hukum? Jadi nak kata dosa pun saya tak berani cakap. Kan? Kadang-kadang dia pergi makan kacang ke, kan? Dia pergi tengok-tengok, lepas tu dia balik ke. Macam yang hari tu ada tular video yang bawa kavadi tu, bawa kereta Hindu tu, pergi pakai tudung tu, perempuan lelaki tu pakai tudung, baca sekali, dia menderam sekali tuan-tuan. Maaf saya sebutlah, kan, yang saya nampak video tu. Wah, itu terlampau teruk lah macam tu tuan-tuan. Jadi kenapa jadi sebegitu? Kerana terlibatlah. Bila terlibat, mula-mula mungkin dia pergi saja-saja je, mungkin akhirnya terjadilah perkara-perkara yang melampaui batas, perkara-perkara yang tak sepatutnya dilakukan. Jadi untuk selamat, kita tak perlu pergilah. Jangan pergi, kita tinggalkan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi dia, agama dia, cara hidup dia, gaya dia. Bagi kita, cara kita, agama kita. Itu jalan selamat. Walaupun ada yang membolehkan, ada yang mengatakan tak salah. Wallahu a'lam. Tapi yang jelasnya, apa yang kita itu adalah upacara-upacara yang melibatkan agama. Kan? Amalan-amalan yang melibatkan bukan Islam. Jadi jelaslah begitu. Memang tak ada dalam Islam begitu. Jadi tak perlulah, lebih baik kita datang masjid. Lebih baik kita cuci lantai masjid, cuci tandas, dah tentu confirm pahala.
Itu dah jelas semua. Jadi saya ingat kita berpegang kepada begitulah. Saya dimaklumkan seorang kawan di Johor ada isu bagaimana pelajar selawat di sekolah. Pagi-pagi di Johor, budak sekolah agama dia selawat tuan-tuan. Tiba-tiba arahan daripada pihak berkenaan melarang pelajar-pelajar berselawat di sekolah. Tak boleh, tak benarkan pelajar selawat di sekolah. Apa pasal tak tahu. Tapi arahan tak. Bila dibuat laporan kepada Sultan Johor, Sultan Johor memberi arahan titah supaya mana-mana ni isu yang ditanya ni, mana-mana perayaan yang melibatkan apa cara orang bukan Islam dilarang orang Melayu Johor untuk pergi terlibat sama. Itu arahan titah daripada Sultan Johor. Melaka tak ada sultan. Itu tambah sikitlah. Kan? Johor sultan dia dah bagi arahan. Orang Islam, orang Melayu Islam dilarang untuk melibatkan diri. Pergi mana-mana upacara agama yang bukan melibatkan agama Islam, tak boleh pergi. Jadi, lakum dinukum waliyadin lah. Dia, agama dia, kita agama kita. Apa pasal pula budak kita selawat, dia tak bagi? Ke bising sangat, budak-budak kuat sampai ke langit ke budak tu selawat? Jadi ini masalah tuan-tuan. Jadi yang itu antara contoh-contoh lah isu. Jadi untuk kita ambil jalan selamat supaya perkara ni tidak banyak lagi berkecamuk. Jadi kita tinggalkan perkara-perkara yang melibatkan agama-agama yang bukan agama Islam. Baik tuan-tuan, ada lain-lain? Ya. Antaranya budaya ni termasuk pakaian. Pakaian itu kan budaya, makanan itu budaya, bahasa. Yang itu tidak merosakkan akidah. Jadi berdasar soalan nanti, apa yang tak merosakkan akidah? Pakaian. Makanan pun ada yang halal, ada yang haram. Kan, makanan orang India, makanan orang Cina, tengoklah. Yang sekiranya tidak ada arak, tidak ada khinzir ataupun babi, maka dia halal. Kan? Tapi melibatkan bahasa. Anak-anak kita di sekolah belajar bahasa Tamil, bahasa India ataupun bahasa Cina. Itu tidak merosakkan akidah. Itu lagi bagus tuan-tuan. Anak-anak kita pakai sari. Jangan pakai sari je, kena pakai tudung lah. Kan dia pakai sari je kan, memang berseri betul lah dia kan. Jadinya itu pakaian tu budaya. Cuma selagi selagi budaya bahasa yang tidak bercanggah dengan Islam, hukum Islam. Kalau dia berpakaian, selagi pakaian dia tu menutup aurat, tak ada masalah. Tapi kalau dah mendedahkan aurat, maka Islam tidak membenarkan. Begitu juga dengan dia punya budaya-budaya percakapan bahasa, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya dia menderam ataupun dia punya ucapan-ucapan dia tu memuji dewa-dewa, berdoa kepada yang bukan Allah Ta'ala, maka itu yang payah kita nak cakap tuan-tuan. Bila soalan begini, saya tak tahu nak jawab tuan-tuan. Saya takut ditanya lain, saya jawab lain. Kan? Dan benda-benda yang kita tak jelas ni, yang benda kita tak faham, maka kita ambil sikap bari, kita berlepas diri, kita tak campur lah. Nanti susah kan? Kita tak tahu. Kita ingat betul, tiba-tiba salah. Kalau kita ingat salah, benda tu betul, tak apa tuan-tuan. Kita kan, kita ingat, ini salah ni, sekarang berdosa. Tapi tak salah pun, tak apa, tak ada masalah. Yang masalahnya kita ingat tak ada dosa. Kita ingat benda tu betul, kita pergi, kita terlibat, rupanya benda tu salah dan berdosa. Jadi apa-apa pun benda yang kita tak faham berkenaan dengan budaya dan agama orang lain ni kan, dan kita pun di sekolah dia tak ada belajar perbandingan agama. Di universiti ada tuan-tuan, di universiti dia panggil fiqh muqaranah.
Ni di universiti dia ada belajar perbandingan agama, agama Islam, agama Kristian, agama Hindu, agama-agama tu. Kalau kita ada belajar perbandingan agama, clear. Tapi kalau setakat di sekolah rendah ini bahaya. Itu yang tular video yang seperti yang kita nampak tu. Ini cukup malang. Yang ini tak sepatutnya berlaku. Okey, jadi saya tak boleh jawab panjang lah kan. Sekadar itu. Ada lain-lain tuan-tuan? Ada? Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا مولانا يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته